KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman. Pada hari ini, kita dalam mata pelajaran matematik tambahan. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi sebelum tu, jom kita berkenalan dengan guru kita terlebih dahulu. Kita bersama dengan guru kesayangan kita, Cikgu Nur Hamimah Muhammad Jumali. Baik, cikgu nampak manis je kan, tapi orang kata dalam kelas garang sikit cikgu ya. Orang kata, jangan percaya. Tapi sebenarnya tetap memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita di kelas dan juga di rumah. Baik, kepada para penonton sekalian, hari ini kita ada juga juru bahasa isyarat kita, Cikgu Nurul Adina Rashid yang bersama dengan kita pada hari ini. Apa khabar cikgu? Terima kasih cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Kita dalam mata pelajaran matematik tambahan tingkatan 5. Baik cikgu, sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, saya nak jemput kawan-kawan saya untuk bersama dengan saya dalam kelas pada hari ini. Boleh cikgu perkenalkan mereka cikgu? Boleh, baik. Dipersilakan. Ada 4 orang yang saya bawakan bersama-sama dengan saya hari ini. Okay, saya perkenalkan pegawai rendah kanan Aman Naziran bin Afhai Nizam. Okay, seterusnya putera kanan Muhammad Adam Hakimi bin Samsudin. Seterusnya, putera kanan Muhammad Nazhan bin Muhammad Nazir. Dan akhir sekali, putera kanan Nazim Hasif bin Zulhairi. Okay, ini akan menemani saya, handsome boy saya. Memang nampak kacak betul cikgu. Harapnya sekacak itu dan seintelek itulah mereka. Okey, baik. Gitu. Dan saya dengar cikgu, murid-murid ini di antara pelajar-pelajar cemerlang, murid-murid cemerlang yang berada bersama dengan cikgu kan? Ya, sepatutnya. Okay, sepatutnya. Baik cikgu, hari ini apakah topik yang akan kita bincangkan cikgu? Okey, baik Aiman, hari ini kita akan membincangkan tentang nombor indeks. Satu topik dalam mata pelajaran tingkatan 4 matematik tambahan. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, saya nak tunjukkan objektif pembelajaran kita pada hari ini ya. Okey, objektif kita pada hari ini, pada akhir siaran, murid-murid dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor indeks dan indeks gubahan. Sebelum kita nak mulakan, suka cikgu nak membawa murid-murid di rumah maupun murid-murid di atas talian untuk mengingat semula apa perkara penting dalam nombor indeks, apa kata-kata kunci dan juga rumus-rumus yang akan kita gunakan. Okay, untuk makluman semua, rumus kita ada 2 saja, iaitu rumus indeks harga ataupun nombor indeks dan juga indeks gubahan. Baik, kita lihat kepada paparan di skrin. Okey, saya ada letakkan harga pada tahun 2019 dan 2020. Dapat kita lihat di sini ada ayam, ada tepung dan ada minyak. Saya nak tanya Aiman dululah. Ya, cikgu. Aiman. Okey, Aiman sebagai seorang pengguna Aiman, kalau kita cakap pasal tepung ni, apa yang Aiman faham? Saya nampak cikgu ada kenaikan harga daripada RM3 kepada RM5.20 cikgu. Okey, sebanyak mana? Dia punya kenaikan Kenaikannya adalah RM2.20. Okey, baik. Alright, itu daripada mata pengguna Ya. Yang nampak kenaikan itu sedikit sebenarnya kalau kita bolehlah nak cari duit tu untuk kita membayarnya. Okey, baik. Dari konteks nombor indeks ataupun indeks harga kita akan menggunakan rumus I sama dengan Q1 per Q sifar darabkan dengan 100, di mana saya ambil tahun sebelum diisytiharkan COVID dengan tahun yang kita sekarang inilah semasa tahun tertentu. Okey, jadi apabila kita gantikan, kita akan dapat satu nilai indeks yang kita boleh nampak berapa peratus sebenarnya kenaikan tu. Okay, saya nak tanyalah murid saya yang di atas talian, ada 4 jejaka yang saya bawa hari ini. Apa yang ada tak yang boleh menjelaskan indeks harga bagi tepung ini? Silakan. Siapa nak terangkan indeks harga bagi tepung? Siapa nak cuba? Boleh angkat tangan? Okey, Nazim, teruskan. Indeks harga untuk tepung pada tahun 2022 berasaskan 2019 meningkat sebanyak 73.33%.
meningkat 73.33%, sedangkan berapa ringgit je sebenarnya kenaikannya kan. Tapi kita nampak bila 73.33% ni banyak kenaikan tu. Padahal tahun 2019 ke tahun 2020 agak rapat. Okey, kalau dapat didengar tadi daripada apa yang Nazim sebutkan, tahun 2022 berasaskan tahun 2019, bermaksud 2019 ialah tahun asas. Okay, tahun pada asas. Okay, ini kita panggil sebagai indeks harga. Okay, seterusnya kita tengok, ini ialah selepas kita menggunakan rumus tadi tu yang kita tengok. Jadi, seandainya saya ingin menggabungkan ayam, tepung dan minyak, Aiman rasa saya boleh hasilkan apa dengan 3 bahan ni? Oi, boleh buat ayam celup tepung. Ayam celup tepung. Betul, pandai Aiman. Okey. Bila 3 bahan digabungkan menjadi satu produk, itu kita panggil sebagai indeks gubahan. Okey, kita punya rumus. Sebelum itu 12 kilo ayam dengan 3 kilogram tepung dan 5 kilogram minyak boleh menghasilkan ayam goreng yang Aiman cakap tadi. Jadi 12, 3, 5 ini kita panggil sebagai pemberat. Okey, apa itu pemberat? Pemberat dalam soalan akan diberikan dalam pelbagai bentuk. Okey, antara bentuk-bentuk pemberat ialah seperti dalam paparan lah. Dia akan bagi, dia boleh bagi, dia sebut betul-betul pemberat. Dia boleh juga bagi dalam bentuk carta pai. Dia boleh juga bagi dalam bentuk carta palang. Okey, cuma calon-calon SPM perlu tahu, seandainya kalau dia gunakan peratus, pasti kita pastikan kita punya pemberat cukup 100%. Kalau dia pakai sektor, mesti cukup 360 darjah. Macam tu. Okey, baik. Tadi kita berbalik kepada nak buat ayam goreng tadi. Okey, ayam goreng kita terhasil daripada hasil darab, pemberat dan juga indeks harga. Kita tambahkan dan kita bahagikan dengan pemberat. Ini rumus untuk mencari indeks gubahan. Okay, macam saya cakap tadi, 2022 ialah tahun tertentu dan juga 2019 ialah tahun asas. Okey, saya suka calon-calon untuk SPM 2022 dan seterusnya, kalau dapat soalan begini, anda tambah jadual untuk kita mengelakkan kesalahan. Kita nak mengurangkan, bukan mengelakkan, tak boleh nak elak. Kurangkan kesalahan tersebut. Jadi kita tahu ini rumusnya, tambahkan sahaja satu jadual lain supaya kita mudah untuk ambil nilai ini, ganti di sini dan ambil nilai ini, ganti di sini. Begitu. Okay, baik. Setelah kita gantikan nilai, maka jawapan yang kita dapat, nampak tak jawapan saya dah terconteng tu. Okey, 178.17. Okay, jadi apa yang cuba diterangkan oleh 178.17 ni, dia cuba menerangkan bahawa kenaikan tahun 2022 berasaskan tahun 2019 ialah sebanyak 78.17%. Sebab tu logiknya ayam goreng pada tahun 2022 lebih mahal sedikit daripada 2019. Okey, atas faktor-faktor kenaikan tersebut. Okey, baik, kita lihat yang bukan tentang harga, tentang ini dia hero-hero saya yang kacak lagi menawan. Okey, saya ambil indeks jisim badan mereka daripada tahun 2022. Ini kita panggil sebagai tahun asas. 2020 ialah tahun mereka masuk Maktab Tentera Diraja. Okey, jadi dapat dilihat dalam paparan yang tak ada dalam gambar ni ialah Naziran. Kita nak dengar apa yang Naziran akan cakap tentang sahabat-sahabat dia punya indeks jisim badan. Okey, silakan Naziran. Okey, indeks jisim badan bagi Nazhan menyusuk sebanyak 6%, bagi Adam menokok sebanyak 20%, manakala bagi Nazim tidak berubah. Baik, very good Naziran. Okey, betul apa yang Naziran cakap tadi. Alright, kenapa menyusut? Kerana BMI Nazhan kurang daripada 100, maka berlaku pengurangan. Kenapa menokok? Kenapa bertambah? Menokok ialah bertambah. Apa-apa yang diklasifikasikan sebagai penambahan, itu kita panggil sebagai menongkok, meningkat, bertambah. Okey, lebih daripada 100 itu bermaksud berlaku penambahan. Kurang daripada 100 tadi berlaku penurunan. Apabila dia kekal 100% bermaksud tiada perubahan yang berlaku sepanjang tahun 2020 kepada tahun 2022. Okey, baik Naziran, saya nak tanyalah, sahabat anda 3 orang ni, yang mana yang paling bahagia duduk di Maktab Tentera Diraja? Mestilah Adam. Kenapa Adam? Banyak makan. Okey, baik. Sebenarnya kan, okey, terima kasih Naziran. Sekejap lagi, tak tahulah Adam. Okey, baik. Okey.
kita dapat lihat apabila menyusut kita tahu berlaku penurunan, bermaksud ada tersusut daripada tahun yang asal kepada tahun tertentu yang kita nak. Okey, apabila berlaku penambahan, bermaksud benda tu meningkat, berat badan daripada kurang jadi meningkat. Okey, so penggunaan menokok dan menyusut ini kita perlu dapatkan indeks terlebih dahulu, sama ada nombor indeks ataupun indeks harga. Okey, baik, kita lihat kepada paparan seterusnya. Ni Naziran punya turn. Okey, indeks jisim badan BMI Naziran tahun 2021 berasaskan tahun 2020 ialah 130.5. Jika beliau ingin menurunkan BMI sebanyak 50% pada tahun 2022 berbanding tahun 2021, cari indeks jisim badan Naziran pada tahun 2022 berasaskan tahun 2020. Okey, baik. Soalan ini setakat ini sangat tak digemari sebab terlalu panjang ayatnya. Ya. Okey. Untuk soalan sebegini, yang mana yang menerangkan indeks, okey, bermain dengan indeks, langsung tidak sebut tentang, kalau macam ni indeks jisim badan langsung tak sebut tentang kilogram. Jadi apa yang murid perlu buat, kita ada beberapa kaedah kaedah yang menunjukkan rantaian. Okey. Dua kaedah lain kita boleh terima, namun murid-murid perlu menunjukkan jalan kerja dengan jelas untuk mendapatkan jawapan. Okey, baik, untuk soalan ini saya akan menggunakan kaedah jadual. Okay, di mana kita lihat tahun yang terlibat ialah 2021, 2020 dan 2022. Jadi kita letakkan di kawasan ini dan di kawasan tepi sana. Okey, tepi sana menunjukkan tahun asas, ini menunjukkan tahun asas. Jadi kita isi terlebih dahulu dengan 100 kerana untuk tahun tertentu dan tahun asas yang sama akan menghasilkan 100%. Okey, seterusnya kita lihat pada soalan. 2021 berasaskan tahun 2020 ialah 130.5. 2021 berasaskan tahun 2020 ialah 130.5. Macam tu cara pengisian dia. Okey, seterusnya dia nak menurunkan sebanyak 50%. Menurunkan 50% bermaksud kita perlu ambil 100 ditolakkan dengan 50. Jadi yang tinggal ialah 50. Tahun 2021 berbanding tahun 2021 ini kita panggil sebagai tahun asas. Jadi 22 asas 2021 ialah 50. Okey, dia bukan peratus. Okey, seterusnya cari indeks jisim badan pada tahun 2020 berasaskan tahun 2022 berasaskan tahun 2020. Bermaksud kita nak 2022 berasaskan tahun 2020. Di sini kita nak nilainya. Jadi, apa yang perlu murid buat? Murid perlu mengeluarkan persamaan. Jadikan langkah kerja. Okay, langkah kerja ini yang akan memberikan nilai markah kepada murid-murid. Jadi, langkah kerja yang mana kita nak keluarkan yang ada mengandungi 4 maklumat. Kenapa perlu 4 maklumat? Supaya kita boleh membentuk persamaan. Jadi, persamaan dia akan terlihat begini. Okey, 130.5 per 100 sama dengan indeks 2022 berasaskan 2020 per 50. Jadi indeks jisim badan Naziran pada tahun 2022 berasaskan tahun 2020 ialah 65.25. Bermaksud Naziran menyusut banyak selama dia tinggal di Maktab Tentera Diraja. Okey, begitu. Jadi kita pun nak suruh juga murid-murid kita untuk kira macam mana dengan BMI awak. BMI murid-murid kita di rumah sana mungkin menurun juga, cikgu Mungkin. Baik, murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM hari ini dalam mata pelajaran matematik tambahan tingkatan 5. Baik cikgu, boleh kita teruskan pelajaran kita hari ini? Boleh, terima kasih Aiman. Kita teruskan dengan melihat kepada masalah-masalah yang melibatkan nombor indeks. Okey, baik, sebelum itu suka saya ingatkan semula kita ada 2 rumus sahaja untuk nombor indeks. Yang pertama ialah I sama dengan Q1 per Q sifar didarabkan dengan 100, dan yang kedua ialah I palang sama dengan hasil tambah pemberat didarabkan dengan indeks perbahagikan dengan
hasil tambah pemberat. Jadi apa yang murid perlu buat ialah murid perlu membuat keputusan nak pakai rumus indeks harga ataupun nak pakai rumus indeks gubahan. Itu tips untuk menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan nombor indeks. Okey. Satu lagi yang saya suka ingatkan, biasanya soalan-soalan melibatkan nombor indeks ini berbentuk ayat. Jadi calon SPM tidak boleh tidak mesti membaca dan mengeluarkan maklumat penting. Okey, kita tengok kepada soalan yang lazim ditanya. Okey, baik. Soalan biasanya kalau dia berbentuk ayat dan jadual, ini mudah. Okey, jangan panik walaupun nampak ada X, ada Y, ada Z. Jangan panik. Ini mudah sebenarnya. Okey. Kita tahu ada harga. Harga ialah Q. Kita tahu ada harga. Harga ialah Q. Macam mana nak tahu yang mana tahun asas? Okey, baca. Berasaskan tahun 2015, bermaksud ini tahun asas. Jadi ini automatik jadi Q sifar, ini automatik jadi Q1. Itu caranya. Okay, kita nampak indeks harga ialah I. Itu saja caranya. Okey, lepas senaraikan kita dah senang nampak masa depan, kita akan menggunakan rumus ini terus. Okey, di mana jadual ini semua akan pergi ke sini, gantikan nilai yang dalam jadual ni akan duduk kat sini. Dan dalam jadual ni akan pergi ke sini. Hanya gantikan nilai sahaja. Ini kita panggil sebagai langkah kerja penggantian nilai. Okey, baik kita lihat X kita. Okey, X kita ialah 0.5. Okey, gantikan nilai. Menggunakan rumus itu gantikan nilai. Okey, seterusnya kita dapat Y sama dengan 2.80 dan seterusnya Z. Z ialah indeks harga. Indeks harga kita dapat 125, bermaksud ada peningkatan daripada tahun 2019 berasaskan tahun 2015 iaitu sebanyak 25%. Itu cara kita tafsir. Macam tu. Okey, tapi sebab soalan ini tak kata minta tafsiran, jadi tak perlu tafsir, tak perlulah bagi tahu kenaikan tu. Okay, ini cuma untuk pengetahuan murid saja. Okey, kita lihat kepada soalan kedua pula. Persatuan Otomotif Malaysia melaporkan bahawa jumlah kenderaan komersial yang berdaftar pada tahun 2015 ialah 75,376 buah, manakala jumlah kenderaan komersial yang berdaftar pada tahun 2017 ialah 61,956 buah. Hitung indeks bilangan kenderaan. Tadi indeks harga. Sekarang ialah indeks bilangan kenderaan komersial yang berdaftar pada tahun 2017 berasaskan tahun 2015 dan tafsirkan. Okey, bila tafsirkan kita perlu bagi tahu menokok ataupun menyusut. Okey. Baik, kita tengok kepada maklumat yang penting iaitu dia bagi kepada kita kuantiti 2015 Q15 dan kuantiti pada tahun 2017. Okey, iaitu Q 2017. Siapa tahun asas? Tahun asas ialah 2015. Boleh? Itu caranya. Baik, senaraikan. Penting senaraikan. Buat keputusan gunakan rumus yang mana, gantikan nilai dalam rumus. Okey, baik, saya nak dengar suara murid saya yang saya tak dengar lagi. Tadi Naziran dah, Nazim dah. Murid yang tak dengar lagi suaranya, boleh tak bantu saya macam mana nak tafsirkan? Macam mana tu? Silakan. Untuk tafsiran, indeks tahun 2017 berasaskan 2015 menurun sebanyak 17.80%. Okey, baik. Sedap suara Adam rupanya tak dengar lagi tadi. Okey, betul apa yang Adam cakap. Menurun. Kenapa menurun? Sebab kurang daripada 100. Okey, jadi menurun sebanyak 17.80%. Baik, kita teruskan dengan soalan terusnya. Lihat pada paparan, baca soalan dengan baik ya semua murid-murid, sebab saya nak tanya. Saya nak tanya apa maklumat penting dalam soalan ini. Siapa boleh bantu saya? Okey, silakan. Muhammad Nazhan. Kuantiti pada tahun 2014 ialah sebanyak 3,578. Manakala kuantiti pada tahun 2017 ialah sebanyak 4,033. Baik, menarik. Okey Nazhan, saya nak tanya. Okey, ini maklumat betul apa yang Nazhan cakap. Ini maklumat. Siapa tahun asas?
Tahun asas ialah tahun 2014, ma'am. Pandai. Okey, tahun 2014 betul. Okey, baik. Kita ada maklumat tentang kuantiti. Jadi gunakan sahaja sebab kita nak mencari indeks kita nak mencari indeks purata perbelanjaan, perlu gunakan rumus yang ada darab 100. Okey, gunakan rumus yang ada darab 100, gantikan nilai dalam rumus, gantikan nilai jangan lupa, dan kita dapati indeks indeks purata perbelanjaan tahun 2017 berasaskan tahun 2014 ialah 112.72, menunjukkan ada peningkatan. Kenapa ada peningkatan? Sebab melebihi 100. Okey, peningkatan sebanyak 12.72. Okey, itu cara kita mentafsir. Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan. Bayaran premium insurans bagi satu syarikat pada tahun 2016 meningkat sebanyak 5% berbanding tahun 2011. Pada tahun 2018, bayaran premium tersebut meningkat sekali lagi sebanyak 10% berbanding tahun 2011. Okey, baik. Beza soalan ini dengan soalan sebelum ini. Soalan sebelum ini bagi. Dia terus bagi berapa indeksnya. Tapi kali ini dia macam nak bagi tak bagi. Okey, sebab dia ada sebut tentang meningkat dan dia ada sebut tentang meningkat lagi sekali. Okey, baik. Untuk soalan sebegini, jangan panik. Okey, kerana meningkat itu menunjukkan dia lebih daripada 100. Kita perlu tambahkan sahaja dia. Okey, jadi maklumat yang penting ialah I 2016 berasaskan 2011 ialah 105 kerana meningkat 5%, dan I 2018 berasaskan tahun 2011 110 kerana meningkat 10%. Okey, baik. Untuk soalan sebegini, murid perlu menggunakan petua rantaian. Okey, petua rantaian ini kerana dia melibatkan 3 tahun dan walaupun asas tahun tersebut sama, namun tahun tertentu itu berbeza. Okey, untuk kali ini saya akan menunjukkan macam mana kita nak guna petua love. Untuk maklumat Aiman, petua ni sangat membantu calon sebab dia jiwa remaja kan. Petua love sangat disukai. Okey, macam nak gunakan petua love dalam menyelesaikan masalah ini? Baik, kita ada 2016 berasaskan tahun 2011, 16 berasaskan 2011, itu ialah 105. Seterusnya kita ada 2018 berasaskan tahun 2011, bermaksud 2018 berasaskan tahun 2011, itu ialah 110. Okey, untuk petua ni murid-murid di rumah dan di studio serta Aiman sendiri petua ini dia ada mantra. Dia ada mantra. Kena hafal mantra ni. Okey, baru dimujarab. Gitu. Okey, baik. Yang tiada ialah ini, yang tiada dan ini yang nak. Ini yang dia nak. Indeks bayaran premium 2018 berbanding 2016. 2018 berbanding 2016. Ini yang kita nak. Okey, baik. Apa mantranya? Apa mantranya? Okey. Mantranya ialah apabila cinta AB tak dibagi 100%, maka C akan muncul. Gitu. Okey, siapa A, siapa B, siapa C. Okey, ini A, ini B sebab dia duduk rapat-rapat. Siapa C, C lah. Yang macam tu. Okey, jadi apa yang murid perlu buat? Gantikan dalam mantra ni. Okey, penggantian ini yang kita panggil sebagai langkah kerja yang akan membantu murid-murid. Okey, gantikan nilai dan kita dapati nilai X yang ini kita cari ialah 104.76. Ni mantra cinta je kau. Ya, mantra cinta. Ingat murid-murid, apabila A dan B tidak bagi 100% dalam perhubungan percintaan, maka C akan muncul. Datang orang ketiga. Okey, baik cikgu. Banyak lagi tips yang akan cikgu bagi. Itu baru tips cinta. Mungkin selepas ini banyak lagi tips yang akan cikgu berikan dalam menjawab mata pelajaran matematik tambahan tingkatan 5. Baik cikgu, kita berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM hari ini dalam mata pelajaran matematik tambahan. Baik, cikgu, untuk segmen pada kali ini ada lagi tak tips-tips menarik yang akan cikgu kongsikan bersama dengan murid-murid kita di studio dan juga di rumah? Tentu ada banyak tips sebab kita nak menggalakkan murid menjawab soalan-soalan ni. Okay, kerana ini antara bonus sebenarnya kepada calon-calon SPM dalam mendapat markah lah, senang cerita. Okey, seterusnya kita akan tengok kepada soalan-soalan yang berkaitan dengan indeks gubahan. Untuk makluman, indeks gubahan biasanya dia akan diberikan dalam bentuk jadual. Anda dia tak bagi dalam bentuk jadual, murid-murid jangan panik, jangan cari jadual. Memang takkan ada lah kalau tak bagi. Buat jadual.
Okey, so kita lihat kepada soalan pertama. Okay, syarikat Hadi dan Haris mempunyai perusahaan kecil 3 daerah di 3 daerah. Okay, jadual menunjukkan perubahan produktiviti dari tahun 2010 berasaskan tahun 2018. Maafkan saya, 2018 berasaskan tahun 2010. Okay, cari indeks gubahan bagi produktiviti syarikat Hadi dan Haris berdasarkan nilai yang anda perolehi. Okey, untuk makluman semua, dia ada menyebut dengan jelas indeks gubahan. Kita dah bincang tadi, saya dah ingatkan semula tadi, apabila melibatkan indeks gubahan, apa yang penting ialah murid perlu tahu indeks harga dan pemberat. Okey, sekarang kita dah tahu indeks harga sebenarnya, tapi indeks harga yang diberikan secara tak langsung. Dia nak bagi tak bagi, macam tu. Okey, dan pemberat tak diberi secara langsung. Tapi kita faham, inilah pemberatnya. Kerana produktiviti terhasil dengan bilangan pekerja. Okey, so apa yang perlu murid buat apabila dia bagi macam ni dan tak membantu kita untuk menjawab soalan, kita ubah jadual. Kita buat jadual baru. Jadi saya nak minta murid-murid saya yang kacak perkasa ini, si baju hijau, untuk bantu saya macam mana saya nak buat jadual baru. Ada siapa boleh bantu saya? Okey, silakan. Nazhan. Daerah Kuala Langat dia kata meningkat sebanyak 10%, jadi saya dapat sebanyak 110. Betul. Untuk Gombak dia tidak berubah, jadi dia maintain jadi 100. Betul. Untuk Shah Alam dia menyusut sebanyak 20, dia akan jadi sebanyak 80, ma'am. Betul. Okey, ini baru indeks productivity. Baru betul. Kalau macam tadi dengan dalam bentuk macam ni, itu bukan lagi indeks, belum lagi indeks. Jadi kita transfer jadi satu jadual baru, dia akan terlihat seperti ini. Bila macam ni dia mudah sikit. Kita dah tahu indeks siapa, kita dah tahu pemberat siapa, kita boleh terus gantikan dalam rumus. Okey, baik, kita gantikan terus dalam rumus. Sebelum nak gantikan tolong wujudkan satu jadual supaya kita nak mengelakkan berlakunya salah operasi. 110 didarabkan dengan 3, kita dapat 330. Tulis siap-siap di sini supaya kita boleh tambahkan hasil ini untuk kita dapatkan nilai ini. Jadi nilai yang kita nak bawa dalam rumus hanyalah nilai ini dan nilai ini. Okey, itu saja. Jadi kuranglah sikit kita buat kesalahan tu. Baik, masuk ke dalam rumus dan kita dapati indeks gubahan tahun 2018 berasaskan tahun 2010 ialah 93. Okey, ini kita panggil sebagai langkah kerja. Jadi murid perlu tunjukkan dengan jelas. Okey, langkah kerja kita sebelum kita dapat jawapan. Walaupun sebenarnya ada yang boleh congak aja. Jangan congak, tunjukkan jalan kerja supaya kita boleh dapat jawapan dengan baik. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Lihat pada paparan. Okey, sama juga macam tadi, kes tadi, ini diberi secara jelas. Kita dah lega lah diberi secara jelas. Cuma ini tak diberi secara jelas. Okey, jadi apa yang kita perlu buat? Buat satu jadual baru supaya kita boleh jelas. Okey, baik. Saya bacakan soalan. Jadual menunjukkan indeks harga dan perubahan indeks harga bagi 4 bahan utama dalam menghasilkan pencuci muka. Okay, soalan A, cari nilai M jika indeks penghasilan pencuci muka tersebut pada tahun 2010-21 berasaskan tahun 2019 ialah 133. Hitung indeks gubahan bagi penghasilan pencuci muka tahun 2023 berasaskan tahun 2019 dan akhir sekali hitung kos penghasilan pencuci muka pada tahun 2023 jika kos sepadan pada tahun 2019 ialah RM19.50. Okey, baik. Saya perlu ingatkan murid-murid sekalian, ini kita panggil sebagai soalan berantai, di mana apabila murid dah mula buat kesalahan pada soalan A, dia akan memberi kesan pada soalan B dan C. Jadi kita nak mengurangkan kadar melakukan kesalahan dengan kita buat dalam bentuk jadual agar lebih mudah untuk kita lihat apa sebenarnya situasi yang berlaku. Baik, saya akan buat untuk memudahkan putera-putera saya mengira. Okay, ini dalam bentuk jadual. Okay, di mana tidak berubah akan menjadi 100%. Menyusut 10, menurun 10 akan menjadi 90 dan tidak berubah menjadi 100 dan seterusnya meningkat 20% menjadi 120. Okey, baik, kita teruskan dengan soalan A. Okey, saya nak minta lah murid saya bagi tahu berikan pada saya indeks nilai M. Nilai M. Okey, siapa nak saya cuba? Saya lupa nak minta kira awal tadi. Silakan. Dah kira awal dah, alhamdulillah. Okey. Bagi soalan A, apa yang dia nak ialah cari nilai M, iaitu indeks harga penghasilan pencuci muka tersebut pada tahun 2021 berasaskan 2000 dan jawapannya ialah 130 untuk bagi jawapan M.
Baik, okey. Untuk soalan ini, kita akan menggunakan rumus indeks gubahan kerana dia dah melibatkan kesemua bahan menghasilkan pencuci muka. Semua bahan ini digabungkan menjadi pencuci muka. Jadi kita gunakan indeks gubahan. Kalau dicerita tentang C sahaja, hanya C sahaja, maka kita akan menggunakan rumus indeks harga. Namun kita perlu tahu harga bahan tersebut sama ada tahun 2021 ataupun 2029. Okey, nampak bezanya? Okey, baik. Betul jawapan Adam. Terima kasih Adam. Seterusnya kita teruskan dengan soalan B. Okey, soalan B. Soalan B ni kita perlu menggunakan data yang satu tadi yang kita dah pindahkan dalam bentuk jadual. Okey, cuma soalan minta kita 2023 berasaskan tahun 2019. 2023 berasaskan tahun 2019. Data kita ada tahun 2023 berasaskan tahun 2020 dan 2021 berasaskan tahun 2019. Okey, nampak tak? Kita perlu menggunakan tadilah petua cinta ataupun jadual, ya. Okey, saya nak tanya murid saya. Apa jawapannya? Okey, silakan. Petua apa yang anda pakai? Boleh tunjuk? Petua, saya menggunakan petua Love dan saya Nampak tak? mendapat Tunjuk, 133. Okey, tunjuk. Oh lah, cantiknya Love. Okey, jawapan Nazim ialah 133 Okey, Nazim dapat 133. Baik. Terima kasih Nazim. Okey, kita tengok betul ke tidak jawapan Nazim. Okey, Nazim pakai petua Love. Alright, saya di sini pakai petua jadual. Okey, cuma jadual saya tak lengkap. Okey, saya nak lengkapkan jadual saya. Okey, 2023 berasaskan kita nak 2023 berasaskan tahun 2019. Di sini X-nya. Okey, seterusnya 2023 berasaskan tahun 2020 kita dapatkan indeks gubahan, kita dapat 100. Jadi 100 akan duduk di sini. Ini ini teknik jadual. Kita gunakan yang ini, ambil 4 nilai untuk kita keluarkan jadi persamaan. Maka persamaan yang akan terbentuk adalah seperti ini. Okey, baik, betul jawapan Nazim. 133. Tahniah. Betul. Okey, tahniah. Okey, baik. Kita teruskan dengan soalan seterusnya, C. Okey, baik. Kos penghasilan pencuci muka pada tahun 2023 jika kos padan pada tahun 2029 ialah 19.50. Okey, baik. Kita ada maklumat tentang indeks harga tahun 2023 berasaskan tahun 2019 tadi. Kita guna pakai sahaja semula maklumat tersebut ke dalam rumus yang ada darab 100. Kenapa kita gunakan rumus yang ada darab 100? Kerana kita nak kos. Kos ialah harga. Okay, jadi masukkan nilai daripada dua maklumat ini, kita masukkan nilai ke dalam rumus dan kita dapati harga pada 2023 ialah, maafkan saya, harga ni dia akan sampai sini je harga. Jadi dia akan jadi RM25.94. Saya tak bundarkan terlebih pula. Okey, baik. Terus tengok kepada soalan seterusnya. Saya nak minta murid saya untuk cuba menjawab soalan, nanti angkat jawapan masing-masing. Okay, sementara murid saya jawab dalam masa 3 minit dah saya bagi. Sebab tengok semua macam yakin dah ngambak ni. Okey. Saya bacakan soalan. Jadual menunjukkan harga dan pemberat bagi 3 jenis bahan P, Q dan R pada tahun 2018 berasaskan tahun 2016. Diberi indeks gubahan bagi bahan P dan Q pada tahun 2018 berasaskan tahun 2016 ialah 120, manakala bagi bahan P dan R ialah 125. Cari nisbah X, Y dan Z. Okey, untuk maklumat Aiman, soalan ini sebenarnya memang soalan yang tak digemari lah. Okay, kenapa tak digemari? Sebab pemberatnya semua unknown. Pun boleh ubah. Pemberat semua pun boleh ubah. Jadi berat nanang lah. Murid jangan panik sebab dia ada maklumat tambahan. Dia ada bagi indeks gubahan bagi bahan P dan Q. Apa maksud indeks gubahan bahan P dan Q? Bahan P dan Q kita gabungkan jadi satu bahan. Bernilai 2018 berdasarkan 2016 120. Itu nilai dia. Jadi apa yang perlu murid buat? Murid perlu cari rumus. Nak pakai rumus apa? Indeks gubahan pakai rumus air talang. Macam tu. Okey, baik, murid saya dah ada jawapan ke? Okey, boleh angkat. Jawapan anda? Saya dah mudahkan dengan jadual ni sebenarnya. Okay. Oh, cantik tulisan masing-masing. Pertama kali saya tengok tulisan mereka cantik. Okey, baik juga. Okey, kita tengok jawapan akhir masing-masing. Okey, X 1, Y 4,
Z3. Okey, kita tengok. 143. Benar ke tidak? Okey, macam saya cakap tadi, terima kasih. Terima kasih putera-putera saya. Okey, betul. Banggalah tu nak tayang. Tulisan cantik. Okey, baik, kita tengok kepada jawapan mereka tadi. Betul. Kita memang kena buat persamaan ini. Kenapa perlu buat persamaan ini? Kerana kita nak mencari nilai 3 pun boleh ubah. Jadi, apabila buat persamaan begini, kita nampak dengan jelas ada X dan Y pada persamaan pertama dan ada X dan Z pada persamaan kedua. Okay, ada beberapa kaedah dalam menyelesaikan soalan yang melibatkan nisbah. Tapi untuk kali ini kita perlu menggunakan pecahan nisbah agar kita boleh nampak X nilainya ialah 1. X nilainya ialah 1. Apabila dah sama nilainya, kita boleh terus ambil. Okey, Y automatik 4 dan Z automatik 3. Okay, memandangkan soalan minta dalam bentuk nisbah, senaraikan semula dalam bentuk nisbah. Okey cikgu. Jadi itulah caranya untuk kita nak mengetahui apakah jawapannya dengan cara ikut saja formula yang cikgu berikan kepada kita. Jadi para penonton, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Macam mana murid-murid sekalian? Okey tak dalam nak kira matematik tambahan kita pada hari ini? Okey cikgu, untuk segmen pada kali ini, apakah yang akan cikgu kongsikan? Okey, untuk segmen kali ini saya memilih untuk menayangkan semula tulisan-tulisan murid-murid saya yang cantik tadi tu. Okey, jadi saya akan beri masa 5 minit untuk setiap soalan yang saya tayangkan. Jadi murid saya akan jawab dan akan bagi semula jawapan kepada saya. Okey, sebelum itu saya suka untuk menjelaskan semula. Tadi saya dah bagi bayangan soalan yang berkaitan dengan nombor indeks dan saya dah bagi bayangan soalan yang melibatkan indeks gubahan. Okey, kali ini kita nak gabungkan dua-dua menjadi satu soalan dengan kadaran markah 10 markah. Banyak kan? Okey, jadi apa yang murid perlu buat? Jangan panik. Memang soalan ni berayat, memang soalan ni ada jadual, ada rajah, memang ada. Jadi baca, kalau tak ada jadual, buat jadual. Kalau ada, tambah jadual mengikut kehendak rumus kita yang dua tu. Ingat yang dua tu. Okey, baik. Kita teruskan dengan soalan pertama. Okey, 5 minit putera-putera saya untuk menjawab. Sementara tunggu putera saya jawab, saya bacakan soalan. Jadual menunjukkan indeks harga bagi 3 bahan P, Q dan R yang digunakan dalam penghasilan sebuah beg. Okey, jadi produk kita ialah beg, bahan kita ialah P, Q, R. Cari indeks harga bagi bahan P pada tahun 2008 berasaskan tahun 2006, itu soalan A. Soalan B, harga bahan Q pada tahun 2004 ialah RM7.50 dan harga pada tahun 2008 ialah RM10.50. Cari nilai bagi X dan seterusnya. Harga bahan Q pada tahun 2006. Soalan C, indeks gubahan bagi kos penghasilan beg pada tahun 2006 berasaskan tahun 2004 ialah 118.5. Kos bahan P, Q dan R yang digunakan mengikut nisbah 2:1:3. Cari nilai bagi Y. Okey, baik murid-murid. Kalau ikutkan jadual yang diberikan, saya bagi tips sikitlah. Murid-murid saya pun bolehlah menggunakan tips ni. Okay, jadual kita bagi ialah indeks harga I. Indeks harga I. Ada 2 I di situ. Jadi apa yang membezakan I ni? Bezanya ialah pada tahun. Okey, satu tahun 2006 berasaskan tahun 2004. Satu lagi 2008 berasaskan tahun 2004. Nampak? Itu beza dia. Okey, kemudian tak ada dalam jadual pemberat. Kita perlukan pemberat sebab ada soalan indeks gubahan. Kita perlukan pemberat. Jadi cari pada soalan, mesti ada. Jadi kalau kita tengok di sini ada ni nisbah. Okey, bahan P ialah 2, bahan Q ialah 1, bahan R ialah 3. Mesti ada. Kalau tak ada, jangankan anda, saya pun tak boleh jawab soalan. Macam mana katakan nak syok diri pemberat tu. Okey, baik. Jadikan dia dalam bentuk jadual yang baru. Okey. Dah murid-murid saya dah ada jawapan Okey. Okey, yakin muka masing-masing. Okey, tengok dulu. Betul tak menjawab ke? Boleh paparkan jawapan anda? Jawapan anda. Baiklah. Dia segar-segar lah cikgu. Anda malu-malu pula. Alah cantiknya jawapan. Okey, tu A, B. A 112, B. Jawapan B. Buat jalan satu-satu kata A4 kaya A4. Okey, X ialah 140. Nazhan dah jawab Nazhan jawab tak? Alhamdulillah ada. Okey, baik. X 140. Okey, jawapan C
X 140. Jawapan C. Baiklah. Aha. Okey, RM8. Jawapan C. Bagi nilai Y. Nilai Y Y 115. 115. Okey, ada jawapan lain. Y, Nazim jawapan Y berapa? 300 berapa? Nazim punya jawapan? Okey. Y berapa? Okey. Alright. Berapa? Nazim tunjuk jawapan. Y. Soalan C saya dapat 115. Oh ya, okey, baik. Alright, Ya. 115 sama. Okey, baik, kita tengok betul ke salah jawapan-jawapan mereka. Okey, kita mulakan dengan soalan A. Soalan yang mudah sebenarnya, di mana murid boleh menggunakan kaedah love method ataupun kaedah jadual macam tadi. Okey, baik, kita teruskan dengan kaedah jadual. Gantikan nilai, kita dapat 122. Okey, semua jawapan betul. Tahniah semua. Okey, saya tak isi sebab saya rasa boleh isi sendiri kot kan. Okay, ini dia punya grafik untuk penggunaan jadual, di mana kita ambil tahun yang diberikan 2014, okay, 2006, 2004 dan juga 2008. Okey, ini ialah tahun asas. Kena ingat cara nak buat dia. Okey, baik, jawapan A semua betul. Jawapan B kita lihat. Jawapan mereka tadi 140. Yes, betul, 140. X adalah 140. Okay, kita gunakan rumus darab 100 kerana dia bagi kepada kita harga RM7.50. Bila bagi harga, bila kita nak cari indeks harga, X ialah indeks harga, maka kita perlu menggunakan rumus yang ada darab 100. Okey, tak selesai lagi. Bahan Q. Right, bahan Q, kita perlu masukkan sahaja nilai dan kita dapati bahan Q ialah RM8.70. Okey, sebab dia bagi harga. Dia ada bagi harga. Seterusnya, pergi ke soalan C tadi, Y 115. Okey, tengok betul ke tidak jawapan murid-murid saya. Okey, kita perlu menggunakan jadual yang mula-mula tadi kita translate untuk kita mencari rumus indeks gubahan. Okey, pemberat tambahkan hasil darab pemberat dan juga indeks harga didarabkan, dapatkan nilai, gunakan nilai ini dalam rumus indeks gubahan I palang, masukkan nilai-nilai dalam rumus ini dan kita dapati nilai Y 115. Betul, tahniah semua, betul jawapan, full mark, markah penuh. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Boleh tak dapat markah penuh lagi? Okey, soalan seterusnya 5 minit 5 minit. Okey. Jadual menunjukkan maklumat berkaitan 4 bahan A, B, C dan D yang digunakan dalam pembuatan alat permainan. Okey, kita buat alat permainan. Tadi kita buat bag, sekarang kita buat alat permainan. Okey, peratus penggunaan bahan B tidak ditunjukkan. Ni dia tak tunjuk. Walaupun dia tak tunjuk, tadi saya dah ingat semula dengan semua murid-murid, pemberat kalau dia gunakan peratus, dia mesti 100%. Jadi, kalau dah sini 50, 10, 10, dah ada 70 di situ. Maka di sini secara automatik akan jadi 30. Okey. Walaupun dia bagi kepada kita perubahan indeks harga, daripada perubahan indeks harga kita masih boleh dapat indeks harga. Okey, ingat murid-murid, kita boleh dapat indeks harga. Okey, saya teruskan soalan. Kos pengeluaran bagi alat permainan ialah RM41,650 pada tahun 2018. Jika bahan C pada tahun 2015 ialah RM7.60, cari harganya pada tahun 2018. Okey, dia bermain dengan harga, maka murid tahu murid perlu menggunakan rumus indeks I yang ada darab 100. Okay, soalan B, hitung kos pengeluaran yang sepadan pada tahun 2015. Soalan C, hitung pengeluaran dijangka akan meningkat sebanyak 60% dari tahun 2018 ke tahun 2020. Okey, untuk ayat ini 2018 ialah tahun asas, 2020 ialah tahun tertentu. Okey, hitung peratus perubahan. Okey, peratus perubahan mestilah dapat daripada indeks pengeluaran. Dalam kos pengeluaran dari tahun 2015 ke tahun 2020. Bermaksud untuk soalan, tadi tu makluman. Okey, untuk soalan 2015 ialah tahun asas dan 2020 ialah tahun tertentu. Okey, jadi tidak boleh tidak bila melibatkan 3 tahun. Saya dah ingatkan dengan contoh kita yang banyak dah tadi. Kita perlu menggunakan sama ada petua rantai, kaedah jadual ataupun kaedah love tadi yang suka sangat. Okey, saya tengok murid-murid saya pun macam dah ready dah tu. Okey, boleh tunjukkan jawapan anda. Okey, boleh angkat jawapan anda. Jawapan pegang soalan lama A sikit dulu. tau. Pegang yang A dulu. Depan sikit, depan kamera tunjuk. Okey, lama sikit. Okey, cikgu. Alright, soalan A Soalan A dia dapat berapa? Okey, soalan A RM9
12 12. sen. Tengok, kalau tengok jawapan mereka ada yang tulis RM, ada yang tak tulis RM. Angkat sikit jawapan. Angkat sikit. Alright. Okey. Macam Adam nampak tak dia punya RM tergantung sepi. Atas. Okey, yang lain tak tulis RM. Okey, baik. Terima kasih. Okey, untuk soalan ini bila dia kata pasal harga tentunya RM lah. Tapi kalau tak tulis pun rasanya okey, tak ada masalah. Okey, kita teruskan dengan melihat jawapan. Murid saya menyatakan bahawa soalan A jawapan dia ialah RM9.12. Okay, kita tahu apabila melibatkan harga dan diberi harga, maka kita perlu menggunakan I sama dengan Q1 per Q sifar didarabkan dengan 100. Masukkan nilai dan betul memang dapat RM9.12. Semua markah penuh untuk A. Okey. Belum B lagi. Okey, seterusnya hitung kos pengeluaran yang sepadan pada tahun 2015. Okey, putra-putra boleh angkat jawapan tak soalan B? Sebab tadi dia jawab satu-satu kertas kan. Soalan B boleh tunjuk dekat kamera. Murid-murid dekat rumah pun nak tengok juga apa jawapannya. Okey, cikgu. Okey, jawapan dia ialah 35,000. Okey, nampak ada yang semua pakai rumus. Okey, betul. Okey, baik. Okay, terima kasih. Okey, 35,000. Betul ke tidak jawapannya, kita tengok. Okey. Kita tak ada maklumat 2018 berasaskan tahun 2015 sebab soalan kata sepadan dengan 2015. Maksudnya terlebih dahulu kita perlu tunjukkan dapat mana 119. Kalau saya ingat tadi jawapan semua tak tunjukkan 119 jumpa mana 119? Ada macam tu, angkat balik. Boleh tunjuk, saya. boleh tunjuk. Ada. Okey. Dekat sikit dekat tadi kamera. tunjuk bawah. Okey, ada. Okey. Baik. Ini akan pakai niat semua. Okey, betul. Okey, terus dapat. Okey, baik. Alright. So 119 ditunjukkan dengan betul. Okey, maksudnya memang betul lah mengikut langkah demi langkah. Okey, seterusnya kita tengok sepatutnya daripada 119 dia boleh dapat nilai sepadan pada tahun 2015 dengan menggantikan darab 100 sebab harga kos ialah harga masukkan dan dapat 35,000. Baik, syabas. Dapat markah penuh untuk soalan B. A dah penuh, B dah penuh, setakat ini masih penuh. Okey, kita tengok kepada soalan C. Kos pengeluaran dijangka meningkat sebanyak 60%. Okey, meningkat 60% itu ialah peningkatan apabila kita jadikan dia sebagai indeks. Okey, indeks harga dia akan jadi 160. So, I 2020 berasaskan tahun 2018 ialah 160. Okey, saya nak tengok jawapan murid saya untuk soalan C. Boleh angkat jawapan anda? Angkat penuh tadi saya nampak separuh-separuh angkat penuh. Okay. Cantiknya Nazhar jadual. Marah ke? Dekat sikit kat kamera. Okey. Murid-murid kita nak tengok juga jawapan anda. Okey, ada angkat. Alright, berbeza-beza. Nazira tak buat kita tak apa. Okey, saya maafkan. Sebab kesayangan ni. Okey, kalau dapat tengok 3 kaedah berbeza. Mungkin Nazira punya jawapan ada yang sama dengan antara mereka ni. Angkat lagi ada. Okey. Nazim dia gunakan love method. Dia memang suka love method. Macam Nazhan dia gunakan jadual. Okey, Adam Hakimi dia gunakan dia gunakan petua rantaian. Ini ialah raja segala petua. Okey. Kalau tengok kepada jawapan mereka, semua sekali mendapat 190.4. Okey, kita tengok betul ke tidak. Okey, 190.4. Okey, baik, semua jawapan sama walaupun kaedah yang berbeza. Baik. Untuk kali ini sebab saya tak tunjuk lagi macam mana petua rantaian itu, jadi untuk kali ini saya akan tunjukkanlah petua rantaian. Okey, baik. Apa yang murid perlu buat? Perlu senaraikan daripada soalan kepada bentuk maklumat yang penting. Okey, sekarang ni kita tahu ini ialah indeks harga, ini ialah indeks harga. Okey, baik. Seterusnya, kita tahu dia melibatkan 3 tahun. Jadi asas dan juga tahun tertentu pun berbeza. Maksudnya kita akan ada 2 persamaan. Okey, bentuk persamaan dengan menggunakan rumus indeks harga yang ada darab 100 tu. Masukkan nilai dan kita akan dapat nilai seperti ini. Okey, baik. Seterusnya apabila kita nak mencari indeks peratus perubahan, bermaksud kena dapatkan indeks harga baru kita boleh buat meningkat ataupun menurun. So, apa yang kita perlu buat ialah jadikan dia per 100 dan jadikan ini pun per 100 supaya kita boleh dapat dengan jelas nilai
Q, nilai harga. Jadi boleh potong nilai ini untuk kita dapatkan 2020 dan 2015 dan kita akan dapat jawapan 1.904. Okey, tak habis lagi, tak terhenti di sini. Teruskan dengan kita menggunakan rumus indeks, sebab ini ialah indeks. Ini ialah indeks, sorry. Ini perata perubahan ialah didapati daripada indeks. Jadi gantikan nilai yang ada rumus darab 100, maka kita akan dapat jawapan 190.4. Okey, baik. Semua sekali markah murid saya setakat ini penuh. 100%. Okey, tahniah semua. Okey, baik cikgu. Ni semua tepuk tangan. Ya. Dahsyat. Dah hargakan pujian. Orang kata dalam kita belajar laju-laju ni pun mereka tetap dapat menjawab soalan. Baik cikgu, mungkin ada nasihat ataupun panduan yang cikgu nak berikan kepada murid-murid di studio dan juga di rumah. Silakan cikgu. Okey, baik. Saya suka mengingatkan murid-murid untuk melazimi menjawab soalan, terutama soalan-soalan dalam buku teks dan soalan-soalan yang setara dengan soalan seperti dalam buku teks. Sebab lebih banyak soalan yang anda jumpa, lebih banyak kes yang akan anda perolehi. Macam tadi kita nampak semua kes berbeza-beza. Tapi tetap satu jalan yang sama, menggunakan dua rumus yang ada dalam nombor indeks. Baik, saya dah sediakan beberapa koleksi soalan. Dia akan diperbaiki tahun demi tahun dan masa demi masa. Boleh imbas QR code di hadapan. Dia akan bawa anda ke Google Drive yang mengandungi buku teks online dan juga himpunan soalan-soalan negeri, soalan-soalan percubaan. Okay, seterusnya ada 7 nasihat nak saya berikan. Okey, boleh baca pada paparan. Ini adalah nasihat penting untuk murid-murid dalam menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan nombor indeks. Apa yang penting, harga tidak sama dengan indeks harga, tidak sama walaupun ada perkataan harga. Dan yang kedua, macam biasa yang diulang-ulang selalu, matematik tambahan ataupun apa-apa yang berunsur matematik tidak boleh lari daripada lazimi menjawab soalan. Yang paling penting cikgu, perbanyakkan buat latihan, anda akan berjaya. Dan kita nak ucapkan terima kasih kepada guru kita pada hari ini kerana memberikan banyak tips yang menarik untuk anda semua. Jangan lupa buat latihan. Kita jumpa lagi dan terima kasih kepada murid-murid kita yang sporting boleh jawab dengan baik pada hari ini. Muka handsome dan juga bakal menjadi tentera satu hari nanti cikgu kan. Handsome with a brain. Okey, dan juga murid-murid di rumah jumpa lagi. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.